أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. Jangan engkau bimbang wahai Muhammad. Biarkanlah aku sahaja membalas orang yang menentangmu. Yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Serta anak pinak yang ramai yang sentiasa ada di sisinya. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Tidak sekali-kali akan ditambahi. Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami. Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Maka binasalah ia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka yang demikian? Sekali lagi binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka tuduhan-tuduhan itu? Kemudian ia merenung dan memikirkan berkali-kali. Jalan-jalan mencaci Al-Quran tetapi ia gagal. Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanya sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufuran itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka sakar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa. Dan tidak membiarkannya binasa terus. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Muddathir. Surah yang ke-74 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang diturunkan ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang paling kuat pemusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Walid bin Mughirah yang lahir 95 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah.
Dan dia mengetahui Al-Quran yang diturunkan itu wahyu Allah. Sebab dia orang yang bijak. Bahasanya, syair. Maka dia boleh kenal bahasa orang dengan bahasa bukan orang. Dia dapat membezakan bahasa Al-Quran. Oleh kerana dalam keadaan dia tahu dan dia kufur, maka ini dinamakan sebagai kufur inat. Kufur ada sebab kufur kerana jahil. Ada kufur sebab inat. Inat maknanya tahu. Dia tahu tapi tetap menolak. Kufur dunia ini kufur paling tinggi sekali. Yang akan dilaknat oleh Allah. Orang kufur jahil, maka diperintahkan kita terus memberi keterangan, memberi penjelasan. Sampai mereka faham. Tapi kufur inat, sebagaimana kufur Abu Jahal, kufur Abu Lahab, kufur Al-Walid bin Mughirah, mereka semua mengakui kebenaran. Pernah Abu Jahal berkata, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, semua kemuliaan mereka dapat. Mereka kabilah-kabilah Arab, kabilah Quraisy, dia ada beberapa batan atau beberapa keluarga. Setiap keluarga itu diberikan tugasan-tugasan bagi menjaga Mekah. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib menjaga rifadah dan siqayah, iaitu menjaga minuman untuk para pengunjung Mekah yang melaksanakan haji atau umrah. Kerana mereka lah yang menjumpai Telaga Zamzam. Maka siqayah yang beri minum ni cuma keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan rifadah yang menyediakan makanan untuk tetamu. Dan demikian juga suku Bani Hashim dan Abdul Muttalib memegang portfolio masyurah, yang ini mesyuarat. Bila nak buat mesyuarat, dia orang yang ketentukan bila. Bani-bani lain ataupun keluarga-keluarga lain kena dengar. Oleh kerana tiga benda ni semua mulia. Lalu Bani Makhzum salah satu daripada suku Quraisy yang merupakan di dalamnya Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Maka mereka kata, kalau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semua dapat ke dia belaka, hatta kenabian pun dapat ke dia, kita tinggal apa? Sebab itu kita tak akan beriman dengan dia. Artinya menolak keimanan sebab masalah kesukuan. Masalah perkauman. Kerana menganggap kalau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semua kemuliaan dia dapat. Hatta lantik Nabi pun daripada keluarga dia. Tapi kita tinggal apa? Kerana itu kita jangan beriman. Jangan. Melainkan kalau Nabi itu kalangan kita, kita ikut. Artinya penentangan mereka bukan masalah mereka tak tahu benar. Kerana masalah kabilah. Macam kita lah ada setengah bangsa. Mereka tidak mahu menerima Islam sebab mereka merasakan kerana sifat kebangsaan tadi. Bukan kerana mereka tak tahu Islam itu benar. Kerana mereka takut nanti kemuliaan semua pada bangsa itu. Ini berlaku kepada Yahudi. Bila bangsa Arab mendapat kemuliaan, maka mereka tak nak akui. Kalau mereka memeluk Islam, mereka terpaksa ikut bangsa Arab. Bagi mereka, walau masuk Islam ni kita bukan ikut bangsa mana-mana. Masuk Islam ialah ikut kebenaran. Kerana Islam bukan agama bangsa. Bahkan Allah Ta'ala tukar-tukar bangsa yang menguasai dunia ini dengan Islam. Pernah ketika orang Arab naik, pernah ketika bukan Arab naik. Sejarah dah tunjuk. Atau pada akhir jatuhan kerajaan Islam, suku yang naik bukan suku Arab, suku Turki. Orang-orang Atrab, orang Turki yang bukan berbangsa Arab. Mereka naik dan mereka jaga Islam. Hatta di kalangan cerdik pandai Islam. Pada permulaannya memang orang Arab bijak. Lepas tu ilmu Islam turun pada hamba-hamba. Daripada Ethiopia. Seperti kalangan tabi'in, Atta' bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabal, dan berapa ulama-ulama yang lain, termasuk Nafi', hamba kepada Abdullah bin Umar. Maka jadi kelompok-kelompok kulit hitam yang menjadi ketua-ketua atau alim ulama. Dan berlaku satu zaman, ulama-ulama yang mengumpulkan hadis, semuanya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Imam Nasai bukan orang Arab. Ini semua orang Afghanistan, orang Tajikistan, orang Uzbekistan. Semua daripada negara tersebut. Imam Ibn Hibban pun bukan orang Arab. Daripada Afghanistan juga. Ibn Hibban Al-Busti. Ramai ulama-ulama bukan orang Arab untuk tunjuk Islam ni bukan Arab. Memanglah permulaannya kemuliaan itu pada orang Arab.
Tapi masuk Islam bukan masuk Arab. Masuk Islam ialah masuk dalam kebenaran. Dan itu Allah tukar-tukarkan bangsa untuk tunjuk Islam ni kepunyaan umat manusia semuanya. Siapa yang berislam dia akan mulia. Bangsa apa pun tak kisah. Maka ini sejarah Islam. Jadi sebab turun ayat ini fokus kepada seorang lelaki namanya Walid bin Mughirah. Supaya kita, bila kita tahu tentang latar belakangnya, kita akan faham penafsirannya. Apa kata Allah? Zarni, wahai Muhammad, biarkan aku. Waman khalaqtu wahida. Biarkan aku, kata Allah, uruskan seorang ni. Yang degil yang melawan kamu. Yang degil dalam meracuni orang-orang Quraisy untuk tidak beriman denganmu. Yang tidak mau memperakui kebenaran sesudah dia mengetahuinya. Biarkan aku uruskannya. Wahida, seorang diri. Kata wahida dia dua makna. Pertama, wahida dengan maksud Allah dengan sifat esanya akan uruskan dia. Nak tunjuk ini ancaman berat. Contoh kalau seorang penjenayah, ni ketua polis kata, biar saya uruskan dia. Ketua polis cakap macam tu. Dia tak kata bagi corporal ke lance corporal ke. Dia kata saya sendiri uruskan. Mana benda tu besar. Dia nak uruskan sendiri. Ini Allah kata, aku uruskannya. Walid bin Mughirah, biar aku urus. Zarni, biarkan aku. Waman khalaqtu wahida. Yang aku ciptakan ini, nama dia Walid ini, aku menciptakannya sifat esaku. Yang kedua makna wahida, mana aku yang akan menguruskannya sedangkan aku dahulu ciptakan dia. Datang seorang diri tak bawa apa-apa. Harta, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Bila Allah menceritakan bahawa semua manusia ini asal diciptakan seorang diri. Semua diciptakan seorang diri dan mereka akan pulang pada Allah seorang diri. Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan furada, seorang-seorang. Kita masa diciptakan ada harta? Tak ada. Kita waktu diciptakan ada teman kita? Tak ada. Kita memang seorang diri dengan telanjang bogelnya, dengan segala kebodohan kita. Tak ada benda yang kita boleh pakai dalam hidup kita. Akal tak ada, pandangan pun tak ada, telinga pun tak ada. Dengan maksud kita tak punya pendengaran yang akan menghasilkan ilmu waktu itu. Atau pandangan yang menghasilkan ilmu waktu itu. Lahir pula tanpa pakaian, tanpa ada harta. Bukan lebih hebat pada itu, kita lahir tanpa nama. Nama pun tak ada. Lahir-lahir tanpa nama. Ini insan yang lahir tanpa nama. Maka nanti dia akan mati lalu hilang nama. Kita mula-mula tak ada nama. Kemudian lahir seketika tanpa nama. Kemudian kita bernama, kemudian hilang nama. Kita bernama, kita ternama, kemudian hilang nama. Tuan-tuan bila kita mati, mana nama kita? Jangan kata orang lain. Kalau seorang isteri mati suami dia, mana nama suami dia? Tak ada. Seorang suami hilang atau mati isterinya, mana nama isteri? Tak ada dah. Dan tak ada ingatan dia. Mereka sesekali. Oh ingat balik. Dan situasi dia tak ada nama tu. Kawan-kawan kita yang ngetes sekali, mana nama dia? Tak ada. Hatta namanya kubur yang diukir itu pun hilang. Atau namanya tidak dikenali oleh sesiapa pun. Kita kenal lah. Anak kita kenal. Datang cucu tak kenal lah. Cucu dah tak kenal nama atuk dia ni kat kubur. Cicit lagi tak kenal. Ciuk gami, haram lagi tak kenal. Menunjukkan bahawa kita ini wahidah seorang. Maka kata Allah, zarni, biarkan aku seorang. Waman khalaqtu wahida. Orang yang aku ciptakan asalnya tak bawa apa-apa. Jadi wahidah ada dua makna. Pertama wahidah dengan keesaanku, kekuasaanku aku uruskannya. Yang kedua, akan kuuruskan orang yang sebelum ini datang seorang diri tanpa ada apa-apa. Lalu dia nak sombong. Kata Allah, wa ja'altu lahu malam mamduda. Akulah yang menjadikan dia punya harta yang banyak. Malan harta. Mamduda yang sentiasa bertambah. Mamdud. Mamdud ni maksudnya dia punya investment dia naik. Di mana Al-Walid bin Mughirah ini yang kita sebut dia orang kaya sehingga dia mempunyai ternakan yang banyak, dia punya perniagaan yang banyak, dia ada ladang-ladang di Taif. Di kalangan orang Mekah dia paling kaya sekali. Kalangan orang Mekah kaya. Dan usianya dah tua. Dia mati pada usianya 95 tahun. Dia orang tua yang dihormati sekali di kota Mekah. Selepas Abdul Muttalib dan Abu Talib. Dihormati. Pak kaya dan sebagainya. Sebab kita dah sebut berapa ruang-ruang pemurahnya. Kenapa Allah mencela dia? Sebab pertama dia tahu. Benar, dia tolak.
Yang kedua, kerana pengaruh yang besar dan digunakan pengaruhnya untuk meracuni dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu penyihir dan mengatakan Quran itu ialah sihir yang dipelajari. Sihrun yu'thar. Sihrun yang dipelajari turun-temurun untuk meracuni pemikiran manusia. Tuduhan-tuduhan ini besar, berat pada Rasulullah SAW, pada Al-Quran dan pada Tuhan. Karena itu Allah menyebutnya secara khusus. Kemudian kata Allah, wa bani nasyhuda, dan kami berikan pada dia anak-anak ramai. Ada yang kata anaknya seramai 10, ada yang kata 13. Dan kita dah cerita tentang 4 orang anaknya yang terkemuka memeluk Islam. Antaranya Khalid Al-Walid, pahlawan Islam terkenal, pedang Allah yang terhunus. Antaranya ialah Al-Walid bin Al-Walid. Walid ini ialah adik pada Khalid. Dia dulu masuk Islam. Dan dia tulis surat ke abang dia supaya masuk Islam. Yang abangnya memeluk Islam, Khalid memeluk Islam beberapa bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Kemudian Khalid pula tulis surat pada member dia Amru bin Al-As untuk memeluk Islam. Akhir kedua-dua ini memeluk Islam beberapa bulan sebelum dibuka kota Mekah. Dan surat untuk peluk Islam juga dihantar pada Ikrimah bin Abi Jahal. Sebab mereka ni 3 jeneral perang yang hebat. Khalid Al-Walid, Amru bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal. 3 ni satu kepala. 2 masuk Islam, tinggal Ikrimah tak nak. Tapi Ikrimah memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Yang Khalid Al-Walid, Amru bin Al-As sebelum pembukaan kota Mekah. Yang menjadi sebab dia masuk Islam ialah surat daripada Al-Walid bin Al-Walid, adik pada Khalid Al-Walid. Dan yang memeluk Islam di kalangan anaknya ialah Fatimah binti Al-Walid bin Mughirah dan juga Atikah. Ini 4 orang yang memeluk Islam. Dan kalau kita baca kisah Walid bin Mughirah, dia ni tak pernah minum arak. Dia jahiliah, tak minum arak. Bila anak dia bernama Hisham bin Al-Walid minum arak, dipukul anak dia. Marah. Keluarganya semua tak dia minum arak. Dalam keadaan dia punya cara hidupnya bagus. Murah, tak minum arak. Dan jenis sayang anak. Kemana-mana pun dia berbisnes dengan anak-anak dia belaka. Anak-anak dia yang jaga bisnes-bisnes dia. Semua anak-anak dia jaga bisnes di semua tempat. Sebab tu dia suka nak anak ramai. Biar ramai lagi, biar ramai lagi. Kenapa? Kebanggaan. Dia tak macam kita, anak ramai kebebanan. Mereka bangga anak ramai, kekuatan. Dan kalau kita asas Islam, Islam memang mengajar kita untuk dapat anak ramai. Sehingga Nabi kata, fa inni mubahim bikumul umam. Aku bangga dengan umatku yang ramai. Aku bangga. Kan itu sebab orang Islam menjadi paling ramai di dunia. Kan asas tu ada pada orang Islam, tak ada pada orang kafir. Orang kafir mana suka anak ramai? Jadi kalau kita fikir macam tu, kita pun fikir macam orang kafir juga. Saya tak nak anak ramai, Ustaz. Awak sebiji fikir macam orang kafir. Bukan sebagai orang kafir tu jauh lebih baik berfikir nak anak ramai. Dia orang Islam ni kena fikir. Contoh kita dapat berapa, itu nombor 10. Maksud kita ada keinginan nak anak ramai. Ustaz, saya memang nak anak, kalau boleh nak 4 lori anak, Ustaz. Tapi nak macam mana dapat 2 orang? Tak apalah, awak ada niat. Ada niat. Kerana Rasul berbangga, jangan tak anak langsung. Jangan. Ustaz, tak nak anak, 2 ramai. Seorang pun ramai, Ustaz. Dah berapa orang nak? Tak nak anak. Kita berada pada zaman, hidup cara orang kafir, hidup tak nak ada anak. Bukan lebih teruk pada tu hidup tanpa ikatan perkahwinan. Dia nak friend-friend gitu je. Dia nak dating-dating macam tu je. Dia nak lepaskan syahwatnya secara haram. Maka ini cerita Al-Walid bin Mughirah. Anak ramai dan berbangga. Dan dia nak suruh anak dia ramai lagi. Lalu Allah mencela dengan berkata, wa bani nasyhuda, kami beri dia anak-anak ramai dan syuhuda. Apa maksud syuhuda? Kata ulama syuhuda, artinya pengikut dia ramai. Dia pengikut dia ramai. Orang-orang yang seronok tengok dia ramai. Orang yang seronok jumpa dia ramai. Dengan bahasa hari ini, followers ramai. Hari ini 6 followers lah. Suka tuan-tuan berjalan, no followers. Ambil gambar kita. Siapa lupa nak beli sayur apa? Banyak sangat ambil gambar. Siapa lupa nak ke mana kita? Sebab apa? Dah glamour sangat. Jadi, ni cerita syuhuda. Ini followers. Berlaku pada zaman dulu lagi. Ramai. Wa mahattu lahu tamhida. Dan kami limpahkan lagi dengan kenikmatan yang lain seperti kuasa, pengaruh dan lain-lain seperti gelaran-gelaran yang baik. Kalau zaman kita sekarang gelaran Tan Sri, Datuk Seri, Tun Sri semua dapat. Ada Tun Sri, tak ada Tun. Habis gelaran dia dapat. Dia dapat gelaran apa? Raihanatu Quraisy. Wangian orang Quraisy. Maknanya dia pergi ke mana-mana, dia bawa nama mulia orang Quraisy seperti wangian.
Allah kata wa mahattu lahu tamhida, dan kami beri macam-macam nikmat, kuasa, pengaruh, gelarang-gelarang yang baik. Itu kami bagi. Lalu apa kata Allah? Summa yatma'u an azid. Kemudian dia nak lagi lebih. Nak anak lebih, nak harta lebih, nak pangkat lebih, dalam keadaan kekufurannya. Kalla, jangan harap, kata Allah. Kalla, jangan harap. Innahu kana li ayatina anida. Ini kerana dia amat membenci segala ayat-ayat kami. Apa maksud anida? Ni supaya kita jangan letak nama anak kita Anida. Apa maksud Anida? Keras kepala. Anid. Daripada anata. Anida. Ni daripada anada, keras kepala. Maksud cakap apa pun jenis keras kepala. Maka jangan letak nama lah, nama Anida. Oh, sedap bunyi Anida. Anida. Tu tak dengar cakap tu. Namanya Anida. Allah sebut ni. Ni Walid bin Mughirah. Dia ni Anida. Keras kepala. Innahu kana li ayatina anida. Dia ni, segala ayat-ayat kami, segala bukti kebenaran kami, anida, tetap tidak mau terima. Ceritanya, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Walid bin Mughirah, dia datang jumpa Nabi SAW. Maka baginda SAW pun baca Quran. Dia dengar. Lalu dia pun rasa lembut hati bila dengar Rasulullah baca Quran. Maka hebohlah kononnya dia sudah terpengaruh dengan Islam. Maka sampai maklumat ini pada Abu Jahal. Abu Jahal ni satu keturunan dengan dia, Bani Makhzum. Maka Abu Jahal datang jumpa dia. Yam, wahai bapa saudaraku. Dia pangkat puak saudara. Wahai saudaraku. Inna qaumaka yuriduna an yajma'u laka malan liyu'tukahu. Fa innaka ataita Muhammadan litata'arrad lima qibalahu. Qala laqad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Kata Abu Jahal, wahai pak saudaraku, pak cik, kaum kita ni semua sekarang sedang kumpul harta nak beri kat kamu. Mukadimah di intro. Nak beritahu, jangan ikut Muhammad. Kami akan beri harta banyak mana kamu nak. Jangan ikut Muhammad lah. Ni kaum kita tengah pakak-pakak ni, kumpul harta nak beri pada kamu. Dan kami dengar, kata Abu Jahal, kamu datang jumpa Muhammad. Untuk kamu dengar apa yang diturunkan pada Muhammad. Lalu kata Walid, kan orang Quraisy semua tahu aku ni orang kaya. Mana aku berhajat pada harta kamu semua? Aku tak berhajat harta kamu semua. Aku ni orang kaya. Lalu kata Abu Jahal, fakul fihi, boleh tak kamu sebut satu perkara tidak bersetuju dengan Muhammad? Boleh tak kamu sebut satu perkara kamu condemn Muhammad? Macam hari ni lah. Isu Palestin dengan isu Israel. Bila interview daripada media barat, mesti dia kata, boleh awak nak tak condemn Hamas? Dia suruh condemn Hamas. Condemn sikit, condemn. Serangan 7 Oktober. Dia tak bagi condemn Israel yang jahat tu. Yang dah jahat lama. Dia sebut ni, Hamas ni jahat serang 7 Oktober. Walau dia daripada tahun 1947 sampailah 1987 sehingga tertubuh Hamas, dia dah bunuh 50,000 orang Palestin. Belum cerita halau, belum cerita Nakbah dan lain-lain. Hamas ni baru tertubuh tahun 1987 sebagai satu pertahanan pada umat Islam Palestin. Yang selama ni biar je mereka dizalimi. Arti mereka yang buat daripada tahun 47 sampai 87 dah bunuh lebih 50,000 orang. Hamas ditubuhkan apa yang disebut selepas intifadah, daripada baling batu dan tikaman pisau pada tentera, bagi satu respon pada kejahatan yang berpanjangan, akhirnya tertubuh Hamas. Ini Syahid Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi, Yahya Ayyash, golongan yang pertama yang menubuhkan Hamas, Mahmud Abu Zahar, Ismail Haniyeh, Khalid Mish'al dan lain-lain otai-otai. Tubuh Hamas ini sebagai satu cara untuk menghentikan kezaliman yang tidak berhenti kepada umat Islam. Tiba-tiba hari ini, tuan-tuan tengok media barat, dia suruh kita condemn Hamas. Dia tak nak suruh orang condemn perbuatan dia. Konon-kononnya, apa yang mereka lakukan sebagai tindak balas pada Hamas yang jahat. Walau mereka dah jahat lama dulu dah. Cerita dulu. Apatah lagi sekarang jumlah yang mereka bunuh jauh lebih banyak. Artinya, benda yang sama yang Abu Jahal minta, wahai Walid, kamu dah jumpa Muhammad, condemn sikit Muhammad tu. Jangan senyap seolah-olah macam kamu setuju dengan dia. Seolah-olah macam kamu terima dia. Condemn sikit. Annaka munkirun lahu, boleh tak kamu engkarkan Muhammad itu? Wa annaka karihun lahu, dan kamu benci dengan Muhammad itu?
Faqal, lalu kata Walid, "Madza aku nak cakap apa? Supaya kaumku redha aku nak cakap apa?" Artinya Walid bin Mughirah, dia tahu kebenaran, tapi kan nak mencari redha kaumnya disanggup cakap sebaliknya. Wallahi, katanya, "Ma fikum rajulun a'lam bisyai' minni, wala a'lam birajazihi wala biqasidihi minni. Wallahi ma yashbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha." Kamu semua tahu, tak ada orang lebih bijak syair daripada aku. Dan tak ada orang yang lebih tahu tentang cara qasidah. Aku semua tahu, qasidah aku tahu. Bahasa qasidah, bahasa syair, semua aku tahu. Dan aku dapati, apa yang Muhammad baca tu bukan qasidah, bukan syair. Bukan. Aku dengar, bukan. Wallahi, wa wallahi, dan demi Allah kata dia, inna liqaulihi lahalawah. Aku dengar bahasanya indahnya. Bahasa manis dia. Wa inna alaihi latilawah. Dan cantik bahasa dia. Yang Muhammad baca ni. Kamu tahu aku ni penyair paling hebat, tak ada orang hebat pada aku. Kamu juga tahu akulah yang reka-reka qasidah ni. Bila aku dengar Muhammad baca, ia bukan syair. Ia bukan qasidah. Aku dengar rasa lazat. Jadi halawah, lazat. Dan aku dengar rasa indah, tilawah. Bukan tilawah, dengar, tilawah. Tilawah bacaan. Tilawah indah. Quran itu indah sungguh. Wa in a'lahu lamuthmir, di atasnya berbuah. Wa in asfalu lamugdi, di bawahnya mencurah kebaikan. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, dan dia tinggi, tidak ada lebih tinggi padanya. Wa innahu la yuhattim ma tahtahu, sesungguhnya dia menghancurkan seluruh yang di bawahnya. Qal la yarda anka qaumuka hatta taqula fi, kata Abu Jahal. Oh, jangan cakap macam tu, kamu sebut benda lain lah sehingga kamu redha dengan perkataan kamu. Kataan ni kami tak redha dengan, puji Quran pula. Dia kata Quran ni atasnya seperti berbuah, di bawahnya seperti air yang mencurah. Dan Quran ini dia kata, dia menghancurkan seluruh kebatilan. La yuhattim ma tahtahu. Dia puji Quran. Sebab dia ni tahu, dia pakar tentang bahasa. Lalu kata Abu Jahal, jangan cakap macam tu lah. Sebut satu perkataan yang kaum kamu redha. Fada'ni hatta ufakkir fi. Jadi saya nak fikir, nak cakap apa? Saya fikir. Dia nak reka ayat untuk buat satu perkara yang menghina Al-Quran. Walau dia tahu kebenaran. Lalu dipikir-pikir jumpa. Hadza sihrun yu'thab. Okey, saya akan kata Quran ini sihir yang dipelajari. Benar-benar sihir dipelajari. Maka turun ayatnya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku, kata Allah, menguruskan seekor ni. Aku urus seekor ni. Yang paling pengaruh di kalangan masyarakat Quraisy waktu itu, yang paling bijak bahasa, paling penyair. Tiba-tiba dia buang apa dia punya asas kebenaran dia ada. Contohkan kita, bila orang tu tahu kebenaran, masalah dia tak nak ikut nombor dua, tapi dia mengakui kebenaran. Kalau kita belajar ilmu intelektual, mana profesor, mana doktor. Kalau kita tak nak ikut pendapat tu, tapi kita aku pendapat tu betul. Tapi saya tak nak ikut je lah. Pendapat tu betul. Ia jauh lebih bermaruah. Macam hari ni wartawan-wartawan. Kalau mereka bermaruah, pasti mereka akan melaporkan yang benar apa berlaku di Palestin. Sebagian besar wartawan memilih maruah. Menyatakan benar, kami lihat ni kanak-kanak. Ini bukan sebab laporan Hamas. Kami sendiri tengok. Kami dapat maklumat ini. Asalnya Israel kata, ini semua Hamas yang buat cerita. Mati budak ramai, mati perempuan. Ini daripada media Hamas. Lalu golongan-golongan wartawan yang profesional, walau bukan Islam. Golongan doktor yang profesional, walau bukan Islam. Mereka bercakap benar. Bukan nyusup masuk Islam tu hal lain. Tapi bercakaplah benar. Tentang dunia bila tidak ada orang bercakap benar, maka rosak dunia. Maka semua orang diperintah bercakap benar. Maka ini Walid bin Mughirah, masalah dia tak nak cakap benar. Kalau dia bercakap benar walau dia tidak beriman, dia tetap akan mendapat kebaikan. Tapi dia memilih untuk, dia kata, innahu fakkar wa qaddar. Dia tengah fikir nak cakap apa tentang nak swing atau nak twist kebenaran ni biar nampak bukan benar. Maka Allah turun ayat ini. Kemudian kata Allah Ta'ala dan mencelanya. Sa'urhiquhu sa'uda, akan kujadikan dia mendapat azab yang berterusan suka dan susah seperti sukanya seorang yang mendaki tempat tinggi yang curam, yang tempat tinggi yang menegak lagi. Kita katakan Allah gambarkan kata sa'uda, akan kami seksa dia makin lama makin teruk, makin teruk, makin teruk. Ia gambaran macam ni, tuan-tuan, kalau kita panjat tanah tinggi atau gunung.
Bukankah makin lama makin penat, makin penat, makin penat. Tuan-tuan yang pernah panjat gunung. Pernah panjat gunung tak pernah? Ke panjat Bukit Dahlia je. Dia tak penat. Bukit tinggi sikit. Cari bukit tinggi sikit. Cari contohnya bukit ataupun Jabal apa ni, Nur. Jabal Nur. Atau ni, Bukit Jiat. Bukit Jiat ada 600 anak tangga. 600 anak tangga Bukit Jiat. Tinggi. Naik. Sejam lebih, 2 jam macam tu lah naik. Makin lama kita naik, lutut rasa longgar. Nafas rasa tersekat. Rasa hampir nak mati. Macam slip disc belakang kita. Maka Allah gambarkan azab yang bakal dikenakannya seperti orang yang mendaki tempat tinggi makin sakit, makin sakit. Azab itu menegak naik. Makin teruk, makin teruk. Innahu fakkar wa qaddar. Dia berfikir setelah mendengar kebenaran. Bukan untuk ikut. Untuk reka satu labelan menolak kebenaran. Innahu fakkar wa qaddar. Sedang berfikir nak cakap apa tentang Quran. Nak cakap apa tentang Nabi Muhammad SAW. Fakutila. Kerana itu dia dilaknat. Kutil dilaknat. Ay la'anahu. Allah melaknatnya. Kaifa qaddar. Bagaimana sanggup dia reka kebenaran sesudah dia mengetahuinya. Summa kutila kaifa qaddar. Kemudian dia dilaknat lagi atas perbuatan tersebut. Perbuatan dipikir satu dilaknat oleh Allah. Dan perbuatannya menyatakan Quran itu dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. 2 laknat. Fakutila. Kutila maksud dilaknat. Berfikir buruk tentang kebenaran. Cuba nak ubah. Dan mulut dia berkata tentang perkara yang menafikan kebenaran. Summa nazar. Kemudian dia fikir lagi. Summa abasa. Kemudian dia mengeruk dahinya. Wabasa. Lalu mencuka mukanya. Abasa wabasa. Kita kata korang ni. Kenapa dia abasa wabasa? Kenapa dia muka masang mencuka? Kalau nak cakap comel. Kita kata. Abasta wabasarta. Awak ni kenapa muka masang lagi mencuka? Kenapa? Kemakan sikit tadi. Abasta wabasarta. Kenapa masang mencuka ni? Kalau cakap bahasa Arab mudah lah. Allah kata, summa abasa wabasar. Kemudian Walid bin Mughirah, dia pun masang mukanya dan mencuka wajahnya. Kenapa? Kerana dia nak tunjukkan kebencian. Bagaimana dia nak selewengkan kebenaran ini. Kata bila orang sakit hati. Orang dengki. Bila dia tahu nikmat orang. Dia tahu kebaikan orang, muka dia akan nampak benci. Muka dia masam. Orang cerita dia ni baru naik pangkat, dah dia dengki, muka dia pun masam. Kenapa dia dengki? Maka dia pun kata, memang naik pangkat, ulur tepi. Itu dia. Memang naik pangkat, mengampuk kuat. Kan ada orang bila dengar nikmat Allah, nikmat orang, dia mula marah. Atau nikmat kebenaran, dia mula marah. Maka mukanya pun akan masam. Sebab itu kita tuan-tuan, bila kita dapat satu nikmat, tak semua orang kita boleh beritahu. Sebab ada orang akan masam muka dengan nikmat kita dapat. Jadi kita diam-diam sudahlah nikmat tu. Panggil-panggil orang terpilih yang agak-agak boleh senyum dengan kita. Sebab bila kita dapat nikmat, dia tak ucap tahniah, dia tak takziah kat kita. Marah dia. Dia akan fitnah kita. Maka ini Walid bin Mughirah. Dia tahu benar, tapi untuk tolak kebenaran macam mana? Maka mukanya masam kerana tak tahu apa yang nak sebut. Ini kalau tak jumpa, ni kantor dia. Summa abasa wabasa. Kemudian mukanya masam. Kemudian dia mengerutkan dahinya lalu tunjukkan kemasamannya. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling daripada kebenaran yang diketahuinya. Wastakbar. Dan menunjukkan kesombongannya. Apa sombongnya? Dia kata. Faqal. Lalu dia kata ini sombong ni. In hadha illa sihrun yu'thar. Sebenarnya Quran ni sihir yang dipelajari. Itulah bahasa sombong. Bahasa yang tidak mau menerima kebenaran. Dah jelas-jelas benar. Kalau dia kata tadi, aku paling bijak saya. Aku tahu tentang sihir dan sebagainya. Dia bukan sihir. Tiba-tiba dia kontra balik sihir. Mula-mula kata bukan sihir. Mula-mula kata bukan syair. Mula-mula bukan kata sekian. Akhirnya dia boleh pusing balik. Innahu, dia kata, in hadha illa sihrun yu'thar. Ini sihir yang dipelajari dan diwarisi turun-temurun. In hadha illa qaul bashar. Ini cuma perkataan biasa manusia. Kalau tadi cakap bahawa Quran ini halawah, tilawah, ya'lu wa la yu'la alai. Faqahu la muthir asfalahu wa inna asfalahu la mughdiq. Innahu la yuhattim tahtahu. Puji-puji Quran. Lah sekali ini kata-kata Muhammad. Sa'uslihi sakar. Akan ku masukkan, akan ku campurkan dia dalam neraka sakar.
Wa ma adraka ma saqar. Apakah dia tahu apa itu neraka saqar? Contoh kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang nama-nama neraka dalam Al-Quran. Ada 8 nama neraka yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Hawiyah. Ada satu tempat dalam Al-Quran. Narul Hawiyah. Satu tempat dalam Al-Quran Allah sebut Hawiyah. Apa maksud Hawiyah? Jatuh menjunang ke bawah. Dan yang kedua ialah Ladha. Juga Allah sebut sekali dalam Al-Quran. Yang ketiga ialah Hutamah. Allah sebut 2 kali. Yang keempat ialah Jahim. Allah sebut lebih daripada 23 kali dalam Al-Quran. Yang kelima ialah Jahannam. Maka disebut lebih pada 70 kali. Kemudian Saqar yang kita bacakan ini. Neraka Saqar disebut lebih pada 4 kali dalam Quran. Dalam Quran ada lebih pada 4 kali kalimah Saqar. Kemudian As-Sa'ir lebih daripada sekali disebut dalam Quran. Kemudian yang akhir sekali namanya Sijin. Ini nama-nama neraka, ada 8 nama neraka yang Allah sebut dalam Quran. Yang antaranya ialah Saqar yang kita bacakan ini. Allah Ta'ala kata, Sa'uslihi Saqar, akan kucampurkan dia dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, tahu tak kamu apa itu neraka Saqar? La tubki wa la tadhab. Iaitu dia akan menghilangkan dagingnya dan menghilangkan segala kulitnya. Kulit hilang, dagingnya hilang, hancur. La tubki. Kata ulama perkataan la tubki wa la tadhab memberi maksud ai la tubki ala syai'in yulqa fiha wa la tad'ahu hatta tuhlikahu. Tak ada sesuatu pun yang dicampurkan di dalamnya melainkan hancur binasa. Wa la tadhab, dan tidak ada pun yang tinggal. Maksudnya kalau campur sesuatu, licin terus. Licin tu kalau rumah terbakar, tinggal lagi arang-arangnya. Tinggal lagi putung-putung kayunya. Ini neraka ni Saqar, masuk hilang. Masuk hilang. Dek kedahsyatannya. Kemudian kata Allah, lawahatul lil bashar, dan ia membakar kulit dan mengembalikan kulit itu kembali. Perkataan lawahatul lil bashar, kata ulama tafsir. Bagaimana azab yang dikenakan kepada Walid bin Mughirah. Itu azab yang Allah Ta'ala sebut dengan perkataan Saqar. Yang merupakan satu azab yang dahsyat kepada pendusta kebenaran. Yang kita katakan daging hancur, tulang pun hancur, semua dibakar, kemudian dikembalikan kulitnya untuk dirasakan azabnya. Dirasakan. Bukan azab yang dikenakan perkataan Saqar yang kita sebut, salah satu daripada nama neraka, yang akan membakar keseluruhan ruang. Maksudnya api itu bukan datang kanan, bukan datang kiri, dia datang semua sudut. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Terus dia overmkannya. Artinya keliling api pada tubuh badannya. Sehingga tak tinggal apa-apa. Kalau api itu datang daripada kanan, mungkin kiri lepas. Datang dari kiri, kanan tu mungkin ada baki. Datang atas, bawah mungkin ada baki. Datang bawah, atas masih tertinggal. Ini kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Maka apa yang tinggal? Bila api itu bakar serentak. Nah, ini sifat neraka Saqar yang disediakan kepada para pendusta ini. Dalam keadaan bila dihancur, dikembalikan semula. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulitnya hancur, maka digantikan kulit yang lain untuk dia terus merasakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan tentang kesudahan ini, alaiha tis'ata asyar, neraka yang dijaga oleh 19 malaikat. Setengah ulama menyatakan angka itu menunjukkan ramai. Setengah ulama menyatakan maksud 19 ialah 19 jenis malaikat. Bukannya 19 orang malaikat. Setengah ulama menyatakan 19 malaikat yang ini ketua-ketuanya. Kerana Allah Ta'ala punya malaikat penjaga neraka yang ramai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang jumlah yang ramai. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Allah melainkan dia. Bahkan berdasarkan satu hadis yang sahih, yu'ta bi jahannam yauma izin laha sab'una alfi zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajrunaha. Pada hari akhirat kelak akan dibawa neraka Jahannam untuk dilihat oleh seluruh penduduk manusia. Di mana neraka Jahannam ini diikat dengan 70,000 tali. Dan setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Maknanya berapa juta malaikat pegang untuk satu neraka Jahannam.
Ini Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila manusia dihimpunkan di padang mahsyar dan neraka dibawa, tunjuk dulu. Ini belum cerita siapa masuk neraka, siapa yang tak masuk. Bawa dulu neraka sebagai satu ancaman amaran pada manusia. Neraka ini diikat, ditarik oleh malaikat. Berapa tali yang ikat neraka jahanam ini? 70,000 tali. Diikat. Dan setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Tuan-tuan tengok berapa juta malaikat. Kalau kita sebut 70,000 kali 70,000 berapa? Berapa ratus juta, even billion malaikat. Untuk neraka jahanam tu saja. Datang bawa. Neraka itu menggelupur. Tidak sabar untuk menerkam mangsanya. Sehingga semua orang terduduk dan melutut kerana takut. Dan mengharapkan keselamatan. Walaupun orang tu orang baik. Jangan kata orang jahat. Dekkan dahsyat neraka. Yang diheret datang kepada mahsyar dalam kerumunan manusia dengan 70 tali yang diikat. Setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Satu malaikat bukan besar kita. Terbayang malaikat, satu malaikat besar mana? Bukan besar kita. Besar dunia ni semua. Satu malaikat. 70,000 malaikat baru pegang satu tali. Lagi 69,000 lagi. 69,999 lagi tu. Malaikat. Lagi 70,000, 70,000, 70,000. Bayangkan seluruh isi manusia ni boleh masuk neraka tu. Seluruhnya. Maka jangan kata neraka tu penuh. Jangan kata neraka itu penuh. Neraka itu sentiasa bersedia untuk bakar siapa saja. Saya tak pusat neraka penuh, saya masuklah syurga. Oh ingat ni tiket ekonomi kapal terbang ke apa? Penuh ekonomi saya naik first class, business class. Tak, neraka ini sentiasa minta tambah. Hal min mazid, kata neraka. Ya Allah, ada tak lagi? Kata neraka. Neraka sentiasa minta tambah. Hal min mazid, ada tak? Ada tak lagi? Dia sentiasa meminta sehingga Allah hentikan dia. Stop, jangan cakap lagi. Atau dia punya bagaimana sifat neraka yang ingin membakar seluruh manusia. Sehingga dia sentiasa bertanya, ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak cukup. Sehingga Allah kata, diam. Diam. Barulah neraka diam. Baru tak sebut. Nak beritahu tentang bagaimana neraka bersedia bakar semua. Tuan-tuan jangan ingat neraka dah penuh dengan orang kafir, kita dah selamat. Boleh. Masih boleh kalau Allah kehendaki. Sebab itu kita sentiasa berlindung kepada Allah daripada neraka. Dan Allah menyebut ini satu contoh orang. Yang disebut Walid bin Mughirah bukan dia je. Contoh seorang yang tahu kebenaran dan tidak mahu menerima kebenaran. Azab yang paling berat pada orang yang tahu kebenaran dan tidak mahu mengikutinya, kerana ini sombong sebagaimana dimulakan oleh iblis. Yang pertama mula watak ni, yang tahu benar, lalu menolaknya. Watak iblis, kemudian dia berjangkit pada Walid bin Mughirah dan terus akan berjangkit kepada manusia yang seumpama dan sewaktu dengannya. Supaya kita tuan-tuan terima kebenaran. Waktu kita tahu kebenaran jangan sombong sangat. Tak kira kebenaran dari sudut mana pun. Sudut kita sebagai seorang isteri, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang anak. Dah tahu kebenaran, ini yang dilarang, ini yang diperintah. Tak nak ikut. Tak nak ikut. Kita isteri dah kata keluar rumah, minta izin. Tak suka saya lah nak keluar rumah tanpa izin pun. Ini orang-orang yang sombong. Kan ini bukan cerita suami awak, ini cerita hukum Allah. Ikut saya lah, saya nak keluar. Saya peduli apa suami saya? Sebab dia punya baju pun saya beli. Oh, dia punya ayat. Dia punya duit belanja pun saya bagi. Bukan kira awak bagi duit belanja. Cerita kalau awak isteri keluar masuk, awak kena minta suami awak. Melainkan kalau awak sombong nak jadi macam Walid bin Mughirah, nak jadi semazak dengan dia. Dan apa pun cerita kita orang lelaki misal kata. Tahu kewajipan kita beri nafkah. Lalu kita abaikan. Kenapa sombong? Nabi dah beritahu wajib awak beri nafkah. Ikut mana pun kena beri nafkah. Ikut sikit ke ikut banyak. Tak habis kita tak ada duit, Zak, nak bagi macam mana? Kena bagi. Tak ada duit, ikut cara tak ada duit. Ada duit, ikut cara orang ada duit. Tidak, awak juga sombong. Jadi semua orang kena tahu bila tertakluk padanya perintah Allah. Carilah, ikhtiarlah untuk buat. Bukan cari alasan. Jangan cari alasan. Kita cari alasan tak nak patuh mak ayah kita. Sebab mak saya pun ustaz. Bukan baik sangat. Apa saya nak dengar cakap dia? Bukan masalah mak awak baik ke jahat. Dia tu mak ayah awak. Awak kena dengar dia pada perkara bukan maksiat. Tak suami saya, Ustaz, bukan boleh harap sangat, Ustaz. Saya tak respect suami dia. Bukan masalah awak respect, tak respect. Dia suami awak. Dan yang suruh taat tu, bukan mak bapak awak. Allah dan Rasulnya. Jangan degil sangat. Jangan ketegak sangat. Apa sebut tegak ni. Artinya jangan teruk sangat kita ni. Biar terima.
Ini perintah Allah, mudah je. Tapi kalau kita buat degil, tak kira lah Ustaz, saya tak respect suami saya. Saya tak respect mak ayah saya. Kata kita mencari nahas akhirat, cari nahas. Kita ni cari penyakit. Tahu saya kata kita suka tak suka, kalau benda ni yang kita patut taat, kita taat. Mak ayah kita tak suka dia, tapi wajib kita taat. Taatlah dia selagi mana dia hidup. Ustaz dia ni tak pernah hargai saya, tak pernah terima kasih. Dia sayang anak seorang lagi Ustaz, anak angkat dia tu. Kita ni anak sendiri tapi dia buat macam anak angkat tak sayang. Yang anak angkat tu dia sayang lebih. Tuan-tuan, masa dia itu dia dengan Allah. Kita dah namanya anak, berusahalah untuk mentaati dia dengan seluruh usaha kita. Tuan-tuan, masa suami kita tak guna tu hak dia. Tapi kita sebagai seorang isteri, berusahalah untuk mentaati suami kita. Masalah orang tu begitu begini, itu dia dengan Allah. Kita yang tahu. Hukum hakam, dosa pahala, apa yang patut kita buat. Ingat, setiap orang akan diadili seorang-seorang. Setiap kita ni, saya akan diadili seorang-seorang, tuan-tuan diadili seorang-seorang. Saya bila saya pergi kuliah, saya tak boleh kira orang dengar ke tak dengar. Masa dia dengar tak dengar, dia dengan Tuhan. Tapi saya diperintahkan untuk sampaikan. Saya akan dihisap dengan sebab tu. Saya bukan ditanya berapa orang dengar kuliah. Berapa orang tidur dalam kuliah. Saya tak ditanya benda tu. Saya ditanya apakah saya dah sampaikan kebenaran. Ya, saya dah sampaikan. Allahumma syhad fa inni qad ballagh. Ya Allah, engkau jadi saksi aku dah sampaikan. Orang dengar, orang tak dengar, orang dengar, nanti lain kali dengar, itu hal dia. Setiap orang akan dihisap dengan tanggungjawab dia. Jadi si isteri, si suami, si anak, si mak bapak, si jiran, semua ingat. Jangan pernah beri alasan orang untuk kita tidak mau patuh perintah Allah. Kita ada perintah Allah, kita kena patuh. Jangan beri alasan sebab suami saya macam ni, bini saya macam ni, mak saya macam ni. Kalau syarak kata dengan mudah je, dengar je jangan cakap. Beri hak dia. Walaupun dia tak beri hak kita. Kita akan beri hak dia sebab kita takut dosa. Dan kita lebih takutkan Allah. Dan dia tak nak takut, dia ada hisap dia dengan Allah. Kita ada hisap kita dengan Allah. Maka begitu kita orang beriman. Supaya tidak menjadi orang sombong. Lalu bersama dengan Walid bin Mughirah dan seangkatan dengannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.